Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan Yanto akan mempersembahkan drama pendek yang bertajuk Kisah Sedih di Seri Kenangan. Kami akan memperkenalkan nama dan juga watak kami, dimulai dengan Muhammad Amar. Okay, nama saya Muhammad Amar bin Rosli. Saya memegang watak selaku suami. Saya Nur Samira Husna Miti Zamri. Saya memegang watak sebagai isteri. Saya Nur Ain Abdul Rahman memegang watak sebagai emak. Saya Khairunisa binti Zulkifli memegang watak sebagai kawan emak. Saya Fatimah Zahra binti Abu Abbas memegang watak sebagai jururawat. Saya Muhammad Arif Munir bin Zulkifli memegang watak sebagai anak lelaki. Pergaduhan di antara pasangan suami isteri yang berpunca daripada mertua merupakan suatu fenomena yang biasa didengari dalam kalangan rakyat Malaysia. Dalam hal ini, pasangan suami isteri seharusnya lebih bertolak ansur dan bertoleransi antara satu sama lain agar ikatan perkahwinan dan hubungan kekeluargaan yang dibina sentiasa kukuh. Jika diperhati, mutakhir ini begitu ramai pasangan yang mengambil langkah mudah dalam menyelesaikan konflik di antara mereka dengan mertua. Ada juga yang sanggup menghantar mertua mereka ke rumah orang tua dan tanpa segan silu membiarkan mereka tanpa menjenguk atau bertanyakan khabar. Hal ini merupakan suatu perbuatan yang tidak bermoral dan tidak sepatutnya diamalkan sama sekali oleh mana-mana pasangan kerana mertua merupakan keluarga terdekat yang patut kita sayangi walau apa jua keadaan mereka. Suatu pagi di rumah Seri Kenangan, emak duduk termenung di penjuru bilik sambil mengimbas kembali peristiwa sedih yang berlaku sebelum emak ditinggalkan bersendirian di situ. Beberapa bulan sebelum itu, emak terdengar suami dan isteri bergaduh mengenainya. Di baling batu berdarah dahi, sakitnya memang bukan kepalang. Dulu hati anak berkelahi, tunggu emak dijemput pulang. Mak, kenapa mak buang air kat situ? Kan saya dah cakap tadi tunggu sekejap. Mak minta maaf Samira, mak tak sengaja. Mak tak perasan mak buang air. Mak minta maaf ya nak. Dari jauh lagi, kedengaran bunyi kereta. Tidak lama selepas itu, suami pun tiba di rumah dan terdengar suara riuh rendah. Awak, apa yang berlaku? Kenapa awak bercakap kasar dengan mak saya? Kan saya dah amanahkan awak untuk bantu saya jaga mak sepanjang saya keluar bekerja. Jernihnya sungai tampak bergirang, lintah menumpang di celah titi. Kasih ibu tidak pernah kurang, sudah pasti tiada galang ganti. Awak lihatlah mak awak tu. Dia buang air mata rata tempat. Saya rasa saya sudah tak mampu nak jaga mak awak lagi. Saya ada banyak lagi urusan lain yang perlu diselesaikan tau. Nak kena mengemas rumah, membasuh baju, memasak untuk awak lagi. Saya penat tau. Hendak melahir si anak dara, pucuk cekur harus diramu. Lelah tubuhku tidak terkira, habis keringat menjaga ibumu. Kalau begitu, siapa yang hendak menjaga mak saya? Saya dahlah tidak ada adik-beradik yang lain. Awak sajalah yang saya boleh harapkan. Pempelang muda di hujung ranting, dikait jatuh singgah di sutuh. Hormati ibu wadah terpenting. Tak minta banyak, cukuplah patuh. Saya rasa lebih baik awak hantar saja mak awak tu ke rumah Seri Kenangan. Di sana ramai jururawat yang boleh menjaga mak dengan baik. Tak pun, awak berhenti kerja sajalah. Biar saya saja yang bekerja. Awak jaga sajalah mak awak tu setiap hari. Jualan pengat habis laku, sama merasa buka puasa. Usah lagi berkasih padaku, belai ibumu setiap masa. Mana boleh begitu? Bekerja dan mencari nafkah untuk keluarga itu kan tanggungjawab saya. Kelihatan pasangan suami dan isteri tadi bersiap sedia untuk keluar bercuti bersama emak dengan bagasi.
Tetapi rupa-rupanya pasangan suami isteri tadi membohongi emak. Mereka sebenarnya merancang untuk menghantar emak ke rumah seri kenangan. Amma dan Samira nak bawa mak bercuti ke? Seronoknya rasa hati mak. Dah lama mak tak berjalan-jalan dekat luar. Megah merak menyebar tahta. Dirasa bangga tiada sangsi. Terlihat anak hidupkan kereta bersama di sisi besar bagasi. Mak, sudah lama kita tidak keluar bersama. Mesti mak seronok kan kita dapat berjalan bersama-sama? Burung kedidi menyeri sari, madu bercampur, kembang melati. Jalan bersama, hiburkan diri, pantai indah sudah menanti. Masa kecil dulu, mak selalu bawa saya makan angin. Kini tibalah pula giliran saya. Wah, cantiknya tempat ni. Mesti mak seronok kan dapat menginap di sini? Angin menderu di petang hari, sepanjang jalan hias berseni. Cantik bangunan, lagi berseri, selesa dijamin, aman penghuni. Awak rasa betul ke apa yang kita buat ni? Serba salah pula saya dibuatnya. Saya rasa itulah yang terbaik buat kita semua. Saya kasihan dengan amak dan awak. Saya juga tidak mahu hubungan kita retak disebabkan emak. Berarak burung di kala senja, menanti gelap menyusul tiba. Tugasmu ibu kini bersahaja, merenung jauh penuh hiba. Kita kat mana ni? Kenapa kita dekat sini, Amma? Samira, bukankah kita nak pergi jalan-jalan? Ni rumah apa ni? Rumah siapa ni? Sekarang ni kita berada di rumah seri kenangan, Mak. Kat sini, ramai kawan-kawan dan jururawat yang baik boleh jaga Mak. Saya yakin Mak akan lebih gembira dan selesa duduk di sini. Kami berdua sibuk dengan urusan harian kami, Mak. Kami bimbang Mak terabai dan tidak diurus dengan baik. Kami harap Mak faham ya. Nanti kami akan jenguk mak bila berkelapangan. Selamat tinggal, mak. Emak tersentak seketika apabila jururawat menghampiri emak untuk mengingatkannya supaya memakan ubat tepat pada waktu. Lalu emak pun mula berkongsi kisah kehidupannya yang sedih kepada kawan emak dan jururawat. Jururawat bersimpati atas kisah emak dan kemudiannya memberi kata-kata semangat buat emak. Pakcik, sekarang waktu untuk makan ubat. Kain lipat dijahit sepadan, jarum meniti di atas benang. Ubat dapat sembuhkan badan, walau hati sakit mengenang. Maafkan makcik, Nurse. Makcik selalu je lupa nak makan ubat. Pergi ke kedai membeli ubat, sehingga berteduh di pohon andalas. Penat emak mencurah keringat, tetapi anak tak mahu berbalas. Tak mengapa, makcik. Jatuh cinta berdebar jiwa, imbau nostalgia di waktu petang. Pandangan mata nampak kecewa, moga bahagia segera datang. Alhamdulillah, dah selesai minum ubat. Banyakkan bersabar ya makcik, saya pergi dulu. Kalau ada apa-apa, panggil saja saya. Hidup juragan bagai kayangan, sedekah disalur tanpa henti. Jangan segan, minta pertolongan, tangan dihulur, ikhlas berbakti. Singgah Melaka membeli sagu, beli juga dodol pekat. Jangan termenung-menung kat dagu, banyak perkara lain boleh dibuat. Termenung apa yang jauh sangat Tok Ain? Tidak berkutik daripada tadi. Kamu ada apa-apa masalah ke? Tak ada apalah Nisa. Aku teringat dengan anak aku je. Apa khabarlah anak, menantu dan cucu aku kan? Burung puyuh, burung ternak di belakang rumah. Termenung jauh, teringat anak, makin pilu hati yang lemah. Anak dan menantu aku seringkali bertengkar tentang hal jagaan aku. Menantu aku mesti dah penat kan jaga perihal sakit aku. Kesian dia. Mesti mereka dah penat memikirkan keadaan aku. Malam gelap dinyala pelita. Cengkerik merdu bernyanyi bersama. Ibu sakit penyebab sengketa. Anak menantu sentiasa dilema. Menanam pokok mengguna baja sambil mencabut pohon semalu.
Janganlah kamu bermuram durja. Saya di sini ada selalu. Ceritalah apa yang mengganggu fikiran kamu tu. Mana tahu, ringan sikit rasanya nanti. Emak mula bercerita dan meluahkan apa yang terbuku di hati kepada kawan emak. Berjalan di tanah terpijak paku, cabut sendiri dengan berani. Kisah hidupmu sama sepertiku. Nasib si tua memang begini. Nasib kita sama, Ain. Anakku dahulu buat aku begitu juga. Awal-awal rasa sedih yang teramat ialah sanggup anak kita memperlakukan orang tua yang sudah jaga mereka sejak kecil begini. Tapi lama-lama aku reda, Ain. Tapi itu satu-satunya anak aku, Nisa. Jaga aku seorang je takkan tak boleh. Gadis cantik berkebaya nyonya, tersenyum manis, berpisah tiada. Emak menjaga 10 anaknya, emak seorang dijaga tiada. Sudah tiba musim durian, ramai mengidam sudah terbayang. Tabah menghadapi segala ujian. Ujian bererti Tuhan sayang. Tidak mengapalah, Ain. Aku kan ada. Boleh jadi kawan kamu di sini. Kamu jangan bersedih, ya? Assalamualaikum. Makcik berdua sihat? Rancaknya berborak. Jatuh terdorong, langgar kerusi, badan lemah, kaki cedera. Perut kosong, minta diisi, sedilah jamah. Moga berselera. Selamat menjamu selera. Makanan yang Cik Siti masak semua sedap kan? Jangan segan kalau nak tambah. Maklumlah, jalan sesak di waktu cuti, orang ramai hendak ke pekan. Lauk dimasak dari hati, kasih disemai dalam masakan. Ya, sedap betul. Kenyang perut makcik. Dah lama rasanya makcik tak rasa masakan sesedap ni. Hari ni dapat makcik rasa. Mana tahu esok lusa makcik dah tak ada, tak dapatlah merasa masakan Cik Siti. Pada suatu hari, anak tunggal lelaki hendak memberi pengajaran kepada suami isteri. Dia mengatakan bahawa dia juga akan melakukan perkara sama yang dilakukan oleh suami isteri suatu hari nanti. Suami isteri pun terkedu lalu menyesal atas perbuatan mereka. Kemudian, mereka pergi ke rumah Seri Kenangan untuk menjemput emak. Namun, setibanya di sana, jururawat mengkabarkan bahawa emak sudah meninggal dunia. Ibu, ayah, boleh adik tanya di mana nenek sekarang? Rindu pula dengan nenek. Lebah terbang mencari madu, hinggap di melur mekar jua. Hati ini sudah merindu, sudah lama tidak bersua. Tingkap papan kayu serupa, sampan diikat di pohon cendana. Adik rindu ingin berjumpa, mengapa ditinggal nenek di sana? Sekarang nenek berada di rumah Seri Kenangan, nak? Tergamak ibu dan ayah melakukan sedemikian. Pohon rebah di atas titi, nasib tiada darah berluka. Berhati baik, berbudi pekerti, tidak kuduga sanggup derhaka. Pohon pedada jarang berbuah, luruh daunnya jatuh seirama. Jikalau itu tindakan ayah, jangan terkejut dihukum karma. Maaf ibu dan ayah, adik cuma kesal dengan perbuatan ibu dan ayah. Megah anjung dihias bata, diseri lagi dengan padma. Andai terkasar perilaku dan kata, luahan kesal sukar terima. Awak, jomlah kita ambil emak. Sudah lama sekali kita tidak menjenguk dan menatap wajah emak. Rindu pula rasa hati ini. Tidak sepatutnya kita memperlakukan emak sebegitu rupa. Menantu jenis apalah saya ni? Perahu kuning di hujung kota, burung berlatik tepian titi. Ayuh dijemput, ibu tercinta, tidak ku mahu menyesal nanti. Sewaktu tiba di rumah Seri Kenangan. Assalamualaikum. Saya ingin berjumpa dengan mak saya. Boleh saya tahu dia ada di katil mana? Waalaikumsalam. Encik ni anak Puan Ain. Ya betul, saya anak dia.
Maaf, saya ada perkabaran buat Encik. Buahku ini buah perdada dibawa Embah buat yang hadir. Ibumu kini sudah tiada, semoga tabah menerima takdir. Bunga mawar berwarna merah tampak mewah dihiasnya. Pada Allah kita berserah, semoga arwah dicucuri rahmatnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahu Akbar. Berdiri pangeran di atas takhta berucap sekejap dengan hormat. Selamat tinggal bondar tercinta, cerita ibu kini sudah tamat. Buah rambai manis memikat, indahnya alam sungguh terpesona. Derhaka ibu hilangnya berkat, menyesal kini tidak berguna. Emak kamu makin hari makin sakit kerana menanggung rindu yang tidak pernah putus pada anak, menantu dan cucunya. Kenapalah kamu tega berbuat begini pada emak kamu? Pedas juga rasanya cabai, dimasak pula ayam berlada. Biar dibuang, biar diabai, kasih ibu berhenti tiada. Betul, walaupun sakit, dia tak mahu susahkan anaknya. Kayuhan sampan makin perlahan tiba di jeti pantai Selayang. Sakit disimpan, kuat menahan, menjaga hati anak tersayang. Lihat sejenak siapa empunya, cantik rupawan sungguh berkenan. Namun anak bersikap sebaliknya, menjaga ibu bagaikan bebanan. Kami sudah kemaskan apa yang patut, pakai kemeja sewaktu bertemu, saling menoleh mencari gerangan. Barang sahaja tinggalan ibumu, mungkin boleh jadikan kenangan. Pihak seri kenangan mohon maaf kerana tak maklumkan lebih awal, kerana ini adalah permintaan arwah ibu encik. Si suami dan si isteri meratap penuh penyesalan atas perbuatan mereka. Siapa sangka si ibu yang mereka rindukan sudah pergi meninggalkan 1001 kenangan. Semua ini mungkin balasan kerana perbuatan mereka sendiri. Siapa yang ingin dipersalahkan? Diri yang membuang atau jiwa yang sudah tidak berperasaan kerana ditinggalkan tanpa pesan? Seri kenangan menjadi saksi akan kesedihan mereka yang melalui kisah penuh duka. Hargailah mereka yang membesarkan kita kerana kasih ibu membawa ke syurga. Adakah karma akan kunjung tiba? Jangan meneka kerana itu bukan tugas kita. Kalau tiada si buah labu, takkan berair batang cendana. Kalau tiada ayah dan ibu, takkan lahir manusia ke dunia. Bintang di langit, indah berseri, cahaya bulan menyapa mesra. Pesan ayah ibu wajib dipatuhi, jasa mereka tidak terkira. Buah jambu di bawah tangga, buah kelapa di hujung desa. Kasih ibu bawa ke syurga, kasih bapa sepanjang masa. Pohon kelidik tumbuh melata, tumbuh subur tepian telaga. Kasihkan anak bersengkang mata, sanggup berkorban jiwa dan raga. Puteri Kadazan berkain kelingkan, senyuman sekilas menyambut tamu. Sekalung penghargaan kami titipkan, tidak berterbalas jasa baktimu. Duduk berehat di pohon kelapa sambil menghirup udara desa. Dengarlah nasihat ibu dan bapa agar hidup bahagia sentiasa. Sekian itu sahaja drama pendek daripada kami, daripada kumpulan Nyato. Sekian, terima kasih.